Jika minggu lalu anda telah menikmati hidangan-hidangan Jepun, minggu ini sama-samalah dengan saya, kita ke Italy. 4 minggu telah berlalu. Pasangan tunangan Rita dan Azhar mendahului peserta-peserta yang lain dengan memungut 26 markah. Dapatkah pasangan adik-beradik Danish dan Rudin mengatasi mereka malam ini? Saksikan episod terakhir Jemput. Pasangan adik-beradik Rudin dan Danish amat pendiam sekali, tetapi mereka sangat disukai oleh para peserta yang lain. Adakah ini satu kelebihan untuk mereka? Mari kita berkenalan dengan mereka. Hai, nama saya Rudin Alfian dan saya akan berganding dengan adik saya. Hai, nama saya Danish dan saya akan berganding dengan abang saya, Rudin. Saya tak suka sekali bila Danish pinjam baju saya tanpa izin. Bila dia bising, mulut macam makcik. Tema minggu ini, Italy. Bila saya dapat tahu yang tema saya ni Italian, saya gembira kerana saya suka pasta dan makanan Italian ini ada banyak pasta kan, so saya yakin saya boleh. Mari kita dengar pandangan pakar kita tentang makanan Italy. Adakah idea Rudin dan Danish sama? For us, it's very important to start with. We always actually start with a little finger food that we call aperitivo. Kita ada Parmigiano chips for the starters. Then pasta. Pasta could be 3 or 4 different type of pasta. Could be seafood pasta, could be beef pasta. Kita ada salsa for the main. And then finish, of course, with the dessert. Dessert, tiramisu, panna cotta, panettone. And gelato ice cream for the dessert. Inilah sejumlah $200 yang akan diberikan kepada anda untuk anda membeli barang-barang yang ada di dalam. Suka? Suka. Ambil ini $200 dan silakanlah shopping. Let's do. Mana buttermilk you? I see it. Sana. Ni 3 kg. Ini halal. And the healthy choice. Amboi, si adik nampaknya macam dah biasa ke pasar. Yang abang pula teragak-agak dari tadi. Betul ke ni? Saya sebenarnya tak pernah pergi ke pasar raya lah. Lagi-lagi dengan abang shopping-shopping macam gini, beli banyak benda. Kalau tak biasa pergi, siapa yang selalu ke pasar, dek? Selalunya pergi pasar selalu nenek atau mak. Habis kalau saya nak masak kat rumah pun saya suruh nenek pergi pasar belikan saya ni, belikan saya tu. Oh, cucu nenek Apakah pandangan si abang tentang adik yang manja ni? Dan dia tu orangnya pemalas. Dia lembab. So yang lembab patut tolak coli lah. Dan saya pergi lari-lari, pergi cari ni lah benda lain. Dennis tak pernah tahu tolak troli tu. Dennis tak pernah. Habis ni kali pertama tahu Dennis tolak troli. Manjanya. Tolak troli pun tak pernah. Tolak tu kan kerja senang. Lah berat. Cukup lah. Tak payah banyak lah, you nak banyak. Bawa. Okay, lagi satu. Safe dan sorry, 3. 4 lah. Oh tak, 4 banyak sangat. Lagi jus I kena beli 1. You nak berapa banyak air, hello. Dah cukup air Pasal putih air ni. Danish ni memang sikapnya suka boros lah. Bila dia belanja benda kan, dia asyik taruh, beli, tak ingat bajet lah. Tu yang buat saya bingit lah. You cakap No, 8. just get one tak, okay then. One tak you nak kasih siapa? 2 orang makan je. Kepala kotak you, serving dia kan kecil, pandai. Sini. Sebelum kita pergi, kita beli roti dulu. Okay, start. Perintah sana, perintah sini.
Nampak gaya macam si adik yang tukang kontrol. Atau abang? Siapa ketua perintah dan siapa pula tukang masak? Sebenarnya kan, Danish tak confident lah dengan abang tu. Pasal dia tak pernah masak. Dah lah tak pernah masak, nak nak buat benda susah-susah. So dia tak confident lah. Kalau adik tak yakin dengan abang, macam mana pula si abang? Yakin tak dengan adik? Saya confident lah kita boleh ni lah, habiskan dekor makanan dengan lancar. Hai, ini yang parahnya. Satu yakin, satu tak yakin. Kita harap mereka akan berjaya dalam 2 tahap seterusnya. Pandai-pandailah bekerjasama ya. Dan adakah hidangan-hidangan mereka menepati cita rasa pengadil-pengadil yang lain? Dari makanannya semua al dente lah. Maksud dari spaghetti dia al dente, half cook. Saya tahu mereka suka makan pasta, Mak ya. Pasta. Jadi spaghetti itu yang saya tahu. Seperti lasagna, pasta, big pasta rice, seafood. Sebagai pencuci mulut, tiramisu dan main dish seperti pasta, spaghetti, pizza. Berjayakah mereka menyelesaikan segala-galanya dalam masa yang telah ditetapkan? Kita saksikan selepas ini. Dah kena tuduh boros, dah bertelaga. Bolehkah mereka ke tahap seterusnya? Okay bang, kami ni. Okay. Sekarang I nak pergi beli benda untuk hiasan. So you balik rumah, you masak apa-apa you boleh masak lah. Masak you hidangan semua. Aku tak tahu you call. You jangan boros tau. Yelah, Itu apa yang patut dia. Okay. Bye. Apa kata pakar kita tentang dekorasi Itali? The deco in Italy is a very personal. Classic, modern, contemporary. Kita akan melakukannya dengan simple. Okay, kita akan membeli lukisan-lukisan dan mentampal di dinding. We would like to look nice, so all the details they must be very important. Tablecloths, or cutlery, or glasses, decoration on the tables must be flowers, or breads, because as you know, Italy eats a lot of breads. Di meja makan kita akan sediakan kain putih dengan palsu bunga kecil. $200 untuk anda pergi membeli belah barang-barang hiasan. Terima kasih. Sama-sama, jangan terperanjat. Shopping. Danish pun mulalah membeli belah. Dia tahu apa yang harus dibeli. Tapi, adakah dia tahu apa yang tidak perlu dibelanjakan? Mari kita lihat apa yang betul-betul dia inginkan. Dengan mangkuk untuk aiskrim semua kan? Lilin, tempat lilin. Kain-kain untuk hiasan rumah. Pasu, banyak pasu-pasu untuk letak ikan kita. Wah, nampaknya Danish sudah pun dapat semua yang dia inginkan. Dah boleh tolak troli? Tak marah nampaknya? Sebenarnya kan, Danish beli hiasan-hiasan semua. Danish marah tau. Kenapa Danish marah? Kena tolak troli sendiri. Danish pun tolak macam macam gitu. Lagi-lagi ada kaca-kaca tadi. Danish takut, Danish stres betul. Dia nak tolak macam, alamak kalau terlanggar tu kena bayar. So Danish pun takut. Yeah, for the juice. Ice cream. Yeah, that's itulah yang nak cakap. Okay, satu benda saya tak boleh tahan tu kan, bila abang saya call. White plates. Dia call, dia minta benda yang mustahil. Apa? Dia nak pinggan putih besar. Adalah, tapi mahal. What? Pinggan dekat rumah ada. Nak lagi pinggan. Untuk siapa makan satu blok? 20 minit. Okey, cepat.
sejak berpisah dengan adik saya selama 1 jam kan. Dia dah call saya dalam katakan 5-6 lah. Entah kenapa lah. Minta dia ingat lah pula apa yang kita rancangkan lah. Yang apa mau beli lah. Mari kita ingatkan para penonton apakah yang akan dihidangkan untuk makan malam nanti. Panna Cotta, Polpo de Vitario, Vongole Castosio, Spaghetti Salsa. Minta lah. Dia dapat lah semua benda yang apa yang patut lah. Bukan over. Tempatnya besar. Okey, tempatnya besar. Lepas tu kan, Danish dah pilih satu benda ni. Habis bila Danish pusing je kan, ada benda lagi murah. Pusing lagi murah. Danish pun stres. Betul lah kata abangnya yang dia ni boros. Dia sudah beli, tetapi rasa selalu tak cukup. Okay, Danish ni memang sikapnya suka boros lah. Si abang tahu sangat tentang tabiat adiknya. Bagaimana pula tanggapan Danish tentang prestasi abangnya di dapur? Saya sebenarnya kan takut lah untuk abang saya. Tak tahu dia habis ke, dia belum start ke, dah start ke saya tak tahu. Kalau saya balik, dia belum buat apa-apa, mesti kecohnya kat rumah. Kecoh. Kecoh? Walaupun kecoh, kita harap semuanya berjalan dengan baik untuk mereka. Adakah barang-barang yang dibeli hari ini akan menepati cita rasa pengadil-pengadil yang lain? Dalam decoration dia, seperti table manner, plate manner, semua mesti ada dalam bahagian Italy ni. Dekorasi dia minimal, Mak. Tidak banyak macam apa kata orang gantung sana gantung sini, agak simple. Dekorasi topeng-topeng daripada like maybe Phantom of the Opera. Harap-harap saya dapat dengar lagu Pavarotti tu. Very classic. Okay, cuba. Oh, belum masak. Aku asyik tu makan, asyik tu taste. Wah, sempat bergurau adik-beradik ni. Masa dah suntuk. Tapi, kenapa mereka tak panik ya? Saya tetap macam relax, chill lah, easy going. Kalau kita panikkan diri lah, nanti mesti ada masalahnya. So, slow and easy lah. Oh, slow dan steady. Betul juga. Kalau asyik panik, habislah semua kerja terpelanting. Yang ni kenapa ni? Nak cucuk-cucuk Lala yang tak berdosa tu? Mudah-mudahan mereka tetap akan sempat menghidangkan semuanya sebelum tetamu sampai. Tetapi siapakah yang akan menjadi pemenang? Kita saksikan dalam episod terakhir Jemput. Walaupun masa tidak di tangan mereka, Danish dan Rudin mampu meneruskan tugas mereka tanpa perlu panik. Okay, kita amat gairah untuk melihat reaksi-reaksi tetamu kita. Dan saya pun takut juga, gentar nak main float depan diorang semua. Excited juga. Diorang pun dah sampai. So let's go. Mari kita lihat. Selamat datang. Masuk. Cantik baju. Para
Para tetamu disambut dengan alunan seruling yang dimainkan oleh Danish. Amboi, merdu sekali. Air sudah disiapkan, So boleh jemput keropok makan. sikit sudah disiapkan. So sekarang jemput dulu Kita akan hidangkan starternya. starter. Okey. Seperti biasa, pengadil kita akan memberi komen tentang hiasan. Tapi, adakah mereka ini benar-benar tahu apa itu dekorasi Itali? Saya memang kurang pasti dengan Itali kerana saya memang tak pernah pergi restoran Itali pun. Susah nak cakap. Susah ya. Tak begitu pasti. Entah, saya pun tak tahu Capai tu tak ada konsep dia, ciri-ciri dia ada. Tapi nak cakapkan Itali berkonsep tu, I think modern style tak. But kenalah dengan hari ni, dengan kita punya pakaian, dengan dia punya muzik semua kena. Tapi tak tahu betul-betul tu pure Dekorasi Italian ke tidak. Kenapa tak buat kajian tentang Itali? Kita tinggalkan isu tentang ketulinan hiasan Itali dan kita lihat pula hidangan-hidangan yang disajikan. Ini adalah starternya. Okey, Carrozza. Carrozza in mozzarella. Bagaimana pendapat pengadil tentang Carrozza mozzarella? Appetizer sedap. Dia rasa masuk mulut dia macam, wow, macam different tak pernah nampak. Tapi pada saya roti sandwich tu macam roti bakar yang selalu kita buat kat rumah roti bakar. Cuma yang ada kelebihannya dia ada cheese di dalamnya kan. Is it nice? Nice? Very good. Very good. Go to sleep. Pada saya, it's not Italian concept. But Sandwich. It's a sandwich. Normal sandwich. Tapi consider as panini kind of a sandwich also. Pandainya chef Itali kita beri komen ya. Hidangan utama yang disediakan, spaghetti salsa bersama saus daging. Apakah pula komen pengadil kita? Saya rasa hidangan pasta tu mengikut cita rasa Singapura. Dia tidak terlalu masakan Italia. Daging dia tak masak lah. Raw inside. Mungkin kerana terlampau tebal. Kedua, dia punya pasta is overcooked. Untuk spaghetti tu dia punya puree dia Tomato puree. terlalu masam. Makcik tak pernah rasa makan makanan Itali ni. Jadi makcik rasa makanan begitu semua sedap rasa makcik. Spaghetti salsa tidak mendapat begitu banyak komen yang positif. Jadi, mari kita lihat hidangan seterusnya, iaitu vongole cartoccio. Saya rasa hidangan tu sedap, tapi untuk tekak saya ni terlalu manis sebab mungkin sebabkan kerana madu. Oh, tadi bila saya buka lala tu, saya tengok betul lala lah. Tapi bila saya makan, saya rasa macam saya pernah makan makanan tu tau. Kita rasa macam ada satu lauk Melayu. Rasanya betul-betul macam masakan kampung yang pernah mak saya masak dengan betik muda Vongole tu maksudnya lala. Dia sepatutnya di saute. Lagipun dia tak sepatut taruh cuka dan madu. Dia sepatut natural taste. Vongole mendapat reaksi yang berbagai-bagai. Hidangan malam ini diakhiri dengan pencuci mulut panna cotta dengan aiskrim. Usia bukanlah penghalang usaha bagi Rudin dan Danish. Apakah pandangan Rita dan Azhar yang sedang mendahului dengan 26 mata? Apakah mereka rasa tergugat? Tahu diorang muda, but one thing yang saya suka tentang diorang ni, diorang berani untuk experiment new things, macam buat satu benda yang baru dan pilihan yang tepat untuk entertainment. Sekali lagi, Abang saya minta maaf lah kalau ada yang kekurangan dari segi makanan dan segi Kekurangan hiasan. ke, kelebihan ke. Sebelum kita berakhirkan ya, saya akan dari hati, abang saya dan saya akan memberikan sesuatu bukan benda, tapi ini adalah ingatan untuk awak semua.
Okey, kami hari ini rasa amat gembira lah sebab kami dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Walaupun susah sedikit lah untuk kita memahami tema Italian itu kan. Tapi saya pun gembira lah kerana dapat mencapai sebab kita sudah memberi yang terbaik. So minta-minta dan tak menang lah. Kalau tak menang tak tahulah. 5 minggu telah berlalu. Kini tiba masanya untuk Lila mengemukakan pemenang jemput siri ini. Pemenang akan memenangi wang tunai $1,000 beserta barang-barang daripada pihak penaja. Dan keputusannya. Pemenang untuk jemput ialah pasangan Rita dan Azhar. Perasaan terkejut, tak sangka sebab pada waktu yang sama kita tahu peserta-peserta lain juga hebat-hebat belaka. Tak sangka menang kan. Tak ada kata-kata yang boleh membayangkan perasaan kita. Tahniah kepada Azhar dan Rita. Dan adab pertandingan akan ada yang kecundang. Tapi pengalaman yang dikongsi sama tetap menjadi kenangan berharga. Terima kasih kerana telah bersama kami selama 5 minggu dalam rancangan Jemput. Semoga kita bertemu lagi di lain masa. Bye!